Assalamualaikum. Kami dari grup 1 ingin membentangkan projek daripada grup kami iaitu gabungan reka bentuk PSC dengan manufacturing station atau lebih dikenal pasti nama station MAP 201, 202, 203 dan MAP 204. Okey, seterusnya. Okey, ini merupakan ahli kumpulan saya, terdiri daripada 7 orang. Orang yang pertama ialah saya, Muhammad Faris. Okey, ahli yang kedua ialah Rafif Adam. Yang ketiga ialah saya Arif. Seterusnya ahli yang keempat ialah Ashley Iskandar. Dan yang kelima Syakir. Dan ahli yang keenam ialah Amir Hisham. Dan ahli yang terakhir ialah Husaini. Okey, next. Okey. Untuk seterusnya main content kita terdapat 6 bahagian. Yang pertama ialah introduction MAP. Yang kedua ialah IO table. Untuk konten yang ketiga pula ialah sequential process. Yang keempat ialah keputusan atau result project. Dan yang kelima ialah real time simulation. Dan untuk konten yang terakhir ialah kesimpulan daripada projek ini. Okay, next. Okay, saya akan terangkan introduction untuk MAP 200 series. Kami menggunakan MAP 201, MAP 202 dan MAP 203 dan yang terakhir MAP 204 untuk projek kali ini. So untuk MAP 201 adalah body feeder iaitu terdiri daripada 4 silinder. Yang kedua adalah MAP 202 iaitu cover positioning yang terdiri daripada 2 silinder dan 1 vacuum. Kemudian MAP 203 adalah bearing assembly yang terdiri daripada 1 silinder dan 1 gripper. Dan yang terakhir adalah MAP 204 yang terdiri daripada iaitu shaft insertion yang terdiri daripada 2 silinder dan 1 gripper. Kemudian seterusnya akan terangkan mengenai human machine interface. Okey, seterusnya adalah Machine Mission Interface HMI. HMI ni adalah unit kawalan berpusat dengan alara muka grafik yang membolehkan manusia dan mesin berinteraksi. Dan HMI ini juga menggambarkan semua ciri-ciri kawalan yang biasanya ditemui di seluruh barisan otomatik dan meletakkan di satu lokasi sebagai contoh conveyor. Dan ia mestilah bekerja sama dengan PLC untuk mendapatkan IP address untuk menggerakkan sesuatu objek tersebut, sebagai contoh conveyor. Seterusnya, untuk objektif terdapat 4 objektif. Yang pertama ialah untuk mencipta stesen MAP automatik dan gabungan untuk sistem pengendalian automatik yang lancar. Itu yang kedua. Okey, untuk yang kedua pula ialah untuk memahami dan membiasakan diri dengan setiap proses pengendalian stesen dan fungsi HMI. Objektif yang ketiga ialah untuk membina model graph set dan ladder diagram kepada semua session MAP yang terlibat. Untuk objektif yang terakhir ialah yang keempat, untuk membangunkan grafik untuk HMI dengan pengaturcaraan skrin sentuh untuk semua aplikasi kawalan PSC yang terlibat. Okey, next. So untuk IO table kita ada input dengan output. So step yang pertama kita akan sambungkan ke 4 MAP, MAP 201 sehingga ke MAP 204. Okay, step yang pertama adalah kita sambungkan port output 201. Daripada 201 kita menggunakan port 10.07. Okay, kita sambungkan ke MAP 202. Okay, so port 202 tadi kita sambung daripada input, kita ambil port 0.11. Okay, kita sambungkan daripada 201 tadi. So kita akan sambungkan output 202 10.07 untuk disambungkan ke MAP 203 punya input. So dari port input 203 adalah kita gunakan 0.11. Okay, daripada 202 tadi. Kemudian output 203 adalah kita gunakan port 10.07 untuk disambungkan ke MAP 204. Okey, yang terakhir adalah kita sambungkan daripada 203 ke 204. And port input untuk 204 adalah kita gunakan 0.11 untuk disambungkan daripada 203. Okey, setelah ke 44 MAP disambungkan,
barulah kita akan menggunakan program PLC dan ditambahkan sedikit orang kata alternative switch menggunakan HMI. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Husaini. Okay, terima kasih. Pada slide ini adalah main sequence yang mana gabungan di antara 4 MAP iaitu 201, 202, 203 dan 204. Berikut adalah detail bagi sequence map MAP yang digabungkan dan mari kita lihat bersama. Okey. Pada yang pertama adalah 201 iaitu body feeder. Okey. Pada slide main sequence ni adalah gabungan di antara 4 iaitu MAP 201, 202, 203 dan 204. Berikut adalah detail bagi sequence MAP digabungkan dan mari kita lihat bersama. Okey. Pada MAP 201 adalah body feeder yang mana dia akan mengikut sequence setiap A, B, C dan D cylinder yang mana akan memberi channel kepada output 10.07 yang akan digabungkan pada 202. Okay, selepas sequence yang diberi pada slide ni 202, dia akan memberi kepada cover positioning mana akan disambungkan kepada channel 0.01 yang diterima daripada body feeder. Okey, output keluaran akan digabungkan pada 10.7 untuk digabungkan dengan bearing assembly iaitu 203 dan akan melalui sequence A minus, B plus, A plus, B minus, B plus, A minus dan B minus, A plus. Okey. Selepas mendapat signal daripada 203, MAP 204 akan mendapat signal iaitu shunt instruction yang digabungkan dan pada input iaitu 0.01. Okay, kemudian saya akan memberikan kepada presenter seterusnya. Okay, pada projek ini kami telah mereka bentuk beberapa panel HMI iaitu untuk mesin MAP 201 sehingga 204 yang mana HMI ini kita akan gunakan software NB Designer untuk kita buat reka bentuk paparan seperti yang dekat dalam slideshow ni kita tunjuk kat sini main screen dan control panel pada MAP 201. Jadi HMI ni fungsi HMI ni kita dapat kawal setiap mesin daripada HMI ni lah, daripada HMI yang touchscreen ni kita boleh kawal dan juga kita boleh pantau output yang macam contoh ni macam kat silinder vacuum ni kita boleh pantau. So ni lah layout yang kita dapat pada MAP 201 sehingga 204. So kat sini ada main screen. Yang sebelah kanan ni kita boleh tengok control panel dia untuk start button, stop. Lepas tu kita boleh pilih lah untuk sama ada pilih auto ataupun manual. Dan output dia punya condition lah untuk setiap mesin tu. Itu saja. Result seterusnya adalah berkaitan dengan ladder diagram projek kami. Sebabkan projek ni merangkumi 4 stesen MAP, jadi sekiranya nak letak setiap ladder diagram untuk setiap stesen tu memang agak panjang untuk kita masukkan sekali dengan SFC apa semua. So sebabkan tu kami telah ringkaskan untuk terangkan hanya key element ataupun poin-poin yang penting dalam ladder diagram projek ini. Yang pertama adalah bahagian connector, di mana bahagian connector ni adalah yang bantu kita untuk communicate antara station. So tadi kita dah buat wiring dekat IO table tu, kita dah tunjuk yang kita buat wiring. So sekarang kita perlu communicate, jadi kita perlu reka sebuah kip yang akan on sebaik saja sistem on menggunakan P per cycle. Dan kip yang kita reka ni hanya akan mati apabila sequence ataupun step katakan MAP 201 tersebut dah habis. Kemudian apabila kip tersebut mati bermakna dah habis akhir sequence, ianya akan hidupkan output PLC 10.07 yang kita jadikan sebagai connector daripada 201 ke 202. So bila output PLC 201 on, 0.11 pada input PLC 202 pun akan on sebab dah terima signal daripada output 201. So tetapi kita nak signal tu hanya sekali saja sebabnya signal ni akan kekal on lepas MAP 201 dah habis, tapi kita hanya nak sekali saja. Kita kalau tak
nanti sequence 202 tu akan loop sentiasa. So sebabkan kita nak sekali, kita nak jalan sekali sahaja, dan untuk tu kita akan gunakan DIFU ataupun DIFU, iaitu differentiate up, sebab function DIFU ni menggunakan untuk terima ataupun onkan signal sekiranya signal tersebut daripada off ke on, dan DIFU ni akan hanya allow satu cycle saja dalam satu masa. Bermakna macam situasi kita sekarang ni, lepas 0.11 tu on, tak kisah sentiasa on ke apa ke, DIFU ni hanya akan terima signal tu sekali saja dan akan tutup pintu dia. Jadi untuk bagi DIFU ni on balik ataupun nak bagi kita sikun dia jalan balik kan, so untuk seterusnya 0.11 ni perlu mati dan hidup semula untuk DIFU ni trigger balik lah. Kemudian kita akan ulang perkara sama di mana kita create keep yang akan on sebaik saja sistem di standby mode dan akan matikan apabila tamat step MP 202. Lepas tu keep tu dah mati, dia akan onkan output PLC 202 iaitu 10.07 yang akan hidupkan balik pin input PLC 203 0.11 sebagai connector. And then perkara sama juga 203 pun kita buat connection input 0.11 tadi 0.11 tadi kepada DIFU, dan kita reka keep yang sama mengikut step awal dan step akhir. Dan bila keep tu mati, dia akan onkan output 10.07 dari PLC 203 yang akan ke 0.11 input PLC 204. And then masuk ke 204 perkara sama lagi, kita connectkan input 0.11 kepada DIFU function dan tiada sambungan tambahan lah kepada station lain, sebab 204 ni adalah station hujung dalam station dalam sistem kita. Dan kalau perasan, setiap station ni ada lagi satu rang yang hidupkan output, tapi output ni adalah output lampu HMI yang akan on apabila sequence station masing-masing tengah jalan. So katakan bila sequence 201 tengah jalan, lampu HMI ni akan nyala pada macam panel yang kita tunjuk tadi tu. So lampu HMI ni akan nyala dan mati setelah tamat sequence. Sama juga untuk yang lain. Kemudian key element yang seterusnya adalah bahagian auto manual. Secara keseluruhannya setiap station pakai cara program yang sama je, cuma ada satu je beza 201 dengan station lain. 201 pakai PB ataupun menggunakan PB sahaja untuk start sequence, manakala 202 sampai 204 ni akan start sequence berdasarkan signal yang mereka dapat, ataupun setiap station ni berdasarkan signal yang diorang dapat, diorang akan daripada input 0.11 tu, diorang itu yang starter diorang lah, diorang punya starting tu, bukan guna PB. So kita select masuk address DIFU kita ke dalam program ni untuk triggerkan auto mode tu. Kemudian sekiranya kita tekan stop button, dia akan matikan auto mode dan akan berhentikan, dan untuk sambung balik kita boleh tekan PB pada start PB start pada mana-mana station ataupun schema yang berkenaan lah. Lepas tu keep auto tu akan onkan lagi satu output yang dinamakan sebagai next. Ini akan diselitkan masuk pada rang selepas sequence mula. Maksudnya lepas PB tekan ataupun lepas signal tekan, next ni akan ada pada setiap rang. So dan kita juga boleh perasan di rang ni ada, selain daripada auto mode, kita nak hidupkan output secara next secara manual pun boleh, di mana kita perlu tukarkan selector pada station ataupun HMI dalam keadaan manual dulu, dan kita boleh tekanlah PB untuk setiap pergerakan. Itu pun kita dah boleh sebab kita dah buat all connection dekat dalam ladder diagram kita. Seterusnya adalah bahagian keep. Bahagian keep memang adalah di mana bahagian keep ni segala sequence station kita, contohnya dekat mana sensor perlu detect untuk proceed step lain, dekat mana timer ni akan delaykan step, dan juga kita boleh lihat output next kita yang telah diselitkan pada setiap sequence selepas PB ataupun signal diterima lah untuk kawalan auto manual kita. Kemudian adalah bahagian timer yang kita letak pada keep tadi. So apa yang hidupkan timer kita ni. Jadi berikut adalah contoh macam mana kita configure timer dalam sequence kita untuk capai satu proses yang smooth dan selamat untuk dijalankan. Kita juga boleh lihat di belah kanan ni ada timer dinamakan sebagai timer start. Timer ni kita tambah pada semua station selain 201 untuk delaykan starting dia. Sebabnya waktu kami try and error, 201 walaupun sequence dah habis, cylinder B biasanya masih tengah retract sebabkan oleh dia punya memang sequence natural sequence dia macam tu. So jadi 202 ni perlu tunggu sekejap sementara ataupun selepas sequence 201 ni habis sebagai safety measure supaya tidak akan ganggu sebarang pergerakan ataupun pertembungan pergerakan lah. And then elemen yang terakhir adalah dalam ladder diagram kita adalah bahagian output, di mana kita menggunakan step dalam bahagian keep tadi untuk hidupkan dan matikan output seperti silinder, gripper, vacuum dan dalam sesuatu station. Dan sekarang kami akan pamerkan hasil projek kami dalam bentuk video.
Stop. Stop. Minta minuman. Start. Kita tekan stop, dia berhenti. Okay. Stop machine, dan start pun sambung. Stop dulu. Manual move function, auto function, stop function. Okay. Untuk kesimpulan pula, apa yang kami dapat sebagai satu pasukan, kami dapat pelajari daripada projek ini, kami mampu mencipta session MLP automatik dan gabungan untuk sistem pengendalian automatik yang lancar dan dapat memahami dan membiasakan diri dengan setiap proses pengendalian session dan fungsi HMI dengan lebih terperinci. Akhir kata, kami dapat melakukan simulasi dalam makmal teknikal dan memastikan keseluruhan projek berjalan dengan lancar dan selamat seperti yang diharapkan. Okey, itu sahaja untuk kesimpulan dan akhir pembintangan daripada grup kami. Sekian, terima kasih.